Selamat pagi, salam sejahtera. Isu yang masih hangat di media sosial dalam perang media sosial dengan perang beberapa pemimpin politik, dengan perang beberapa pengikut-pengikut pemimpin politik, berkaitan dengan pemecatan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yaitu Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Ramai yang mengatakan bahawa ianya bersifat politik sehingga dikaitkan dengan orang-orang tertentu, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang saya nak beritahu kamu pagi ini ialah, yang saya nak kongsi dengan anda semua yang ada di channel ini ialah, apa sebab Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah ini dipecat dan benarkah ianya adalah bersifat politik? Tolong ikuti terus pencerahan ini, pendedahan ini sampai ke akhir video ini. Tapi sebelum itu mohon kiranya anda bantu saya dulu untuk tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang masih lagi dok gagah, dok cekal, apalagi yang cekal sangat nak mempolitikkan hal ini, yaitu Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah dipecat ini, mereka menyifatkannya itu sebagai bersifat politik. Pagi ini saya nak tegaskan kepada anda semua, beberapa fakta menunjukkan bahawa penamatan tugas KPPA ini bukan berunsur politik. Saya ulang sekali lagi, ianya bukan berunsur politik. Kalau sampai saat ini anda masih katakan ianya berunsur politik, tolong berhenti, kerana bukti menunjukkan ianya bukan unsur politik. Sebelum kita teruskan, tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju dengan fakta tersebut. Kalau tidak setuju, jangan tidak setuju saja. Mesti ada fakta, mesti ada pendapat. Baru orang boleh hormati anda. Tanpa fakta dan tanpa pendapat yang sahih, anda tidak akan didengar langsung. Jadi kalau kamu setuju, tulis setuju. Kalau tidak, kenapa kamu tidak bersetuju? Kenapa kamu menganggap ianya bersifat politik? Saudara-saudara sekalian, notis penamatan Perkhidmatan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam adalah dilihat bukan bersifat politik. Sebaliknya, tindakan di bawah Peraturan 49 dalam kurungan 3 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 disifatkan sebagai usaha memperkukuh pentadbiran selain amalan biasa dalam perkhidmatan awam. Jadi saudara-saudara sekalian, penamatan Perkhidmatan Syafiq ini ataupun penamatan perkhidmatan ini adalah selaras dengan Akta Peraturan 49 dalam kurungan 3 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib. Saya ulang sekali lagi, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 yang disifatkan sebagai usaha memperkukuh pentadbiran selain amalan biasa dalam perkhidmatan awam. Yang kita tertarik ialah akta ataupun peraturan yang digunakan pakai ialah Peraturan 49 dalam kurungan 3 dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib. Anda mungkin masih ingat satu kes isu kontroversi melibatkan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah pada tahun lepas, yaitu berkaitan dengan satu kontroversi berlaku di lapangan terbang tersebut. Saudara-saudara, kita teruskan lagi. Ini alasannya untuk anda berhenti mengatakan ianya berunsur politik. Timbalan Pengarah Pembangunan Pelajar Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat Universiti Putra Malaysia Nur Muhammad Shakil Mohamed berkata, dakwaan tindakan itu seolah-olah amaran keras untuk menghadkan kebebasan bersuara dalam kalangan kaki tangan awam. Ini kerana katanya penamatan Perkhidmatan Muhammad Syafiq dibuat rentetan isu membabitkan salah faham dan teguran beliau kepada pegawai Jabatan Immigration ketika pentadbiran terdahulu. Setakat ini, saya belum nampak Muhammad Syafiq membuat sebarang kenyataan atau tindakan yang menghentam, mengecam atau membelakangi kepentingan kerajaan sedia ada, kata beliau. Justru tindakan ini dilihat tidak lebih kepada usaha memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam.
Selain, saya yakin Perdana Menteri menghormati konsep pengasingan kuasa, katanya pada berita harian hari ini. Semalam Muhammad Syafiq dilapor akan mengambil tindakan perundangan terhadap mana-mana pihak yang terbabit dalam penamatannya sebagai KPPA berkuat kuasa kemarin. Ramai netizen yang menulis mengatakan bahawa kalau dah diberhentikan, tak perlulah ambil apa-apa tindakan, kata mereka. Terimalah itu sebagai satu muhasabah diri. Terimalah itu sebagai satu perkara yang perlu diperbaiki, kata mereka. Janganlah pula nak saman kerajaan lagi, kata mereka. Kerajaan dah sibuk dah sekarang ini nak memulihkan Malaysia, nak layan lagi saman-saman daripada orang tertentu, buang masa, kata netizen. Beliau yang terkilan dengan tindakan itu mendakwa tidak pernah mengancam kepentingan awam dalam sebarang perkhidmatan dan tindakan dilakukan sepanjang menjawat jawatan KPA. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan itu sebaliknya berkata, beberapa urusan usaha berterusan dilaksanakan bagi memburukkan imej dan reputasinya melalui isu tular di media sosial serta media massa yang semakin memuncak dengan tindakan penamatan perkhidmatannya kemarin. Rentetan tindakan itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, Muhammad Syafiq dibersarakan. Dengar betul-betul, Muhammad Syafiq dibersarakan, kata Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Setiausaha Negara, mengikut subsection 10 dalam kurungan 5 kurungan D Akta Pencen 1980 membolehkan beliau menikmati semua faedah persaraan yang layak baginya. Wow, ini memang luar biasa. Kenapa lagi dia tidak mau terima semua faedah persaraan layak diperoleh oleh beliau, diperoleh. Ini memang luar biasa. Ini memang luar biasa. Sementara itu, penasihat Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Salawati Madyasir berkata, Muhammad Syafiq boleh mengemukakan rayuan tindakan terhadap penamatan kontraknya sebagai KPPA jika tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Beliau berkata, Muhammad Syafiq juga boleh memfailkan semakan kehakiman ke atas keputusan itu di Mahkamah Tinggi jika tidak bersetuju dengan tindakan sedemikian. Beliau boleh mengemukakan tuntutan untuk mengembalikan jawatannya sebagai KPPA atau diberi pampasan jika semakan kehakiman terbabit memihak kepada Muhammad Syafiq. Dua perkara ini menarik. Pertama, mengembalikan jawatan. Kedua, diberi pampasan. Saya fikir lebih baik KPPA, bekas KPPA ini menerima pampasan daripada kembali kepada jawatannya. Untuk kembali ke jawatannya itu memberi impak yang sangat buruk kepada beliau. Tapi kalau mendapat pampasan itu lebih baik untuk beliau. Namun beliau perlu mengemukakan bukti yang penamatan kontraknya tidak dibuat mengikut prosedur maupun menyanggah beban pembuktian dalam tindakan tata tertib dikenakan ke atasnya, kata beliau. Muhammad Syafiq, 58 tahun, berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Politik Kepujian dari UKM dan ijazah sarjana pentadbiran awam dari Universiti Meiji, Jepun. Beliau berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 30 tahun dengan jawatan pertama disandang sebagai penolong setiausaha bahagian istiadat Jabatan Perdana Menteri pada 1 Disember 1992. Muhammad Zuki sebelum ini mengumumkan penubuhan jawatan kuasa siasatan di pengerusikan Peguam Negara Tan Sri Idris Harun bagi menyiasat dakwaan insiden membabitkan Muhammad Syafiq dan kaki tangan jabatan imigresen itu. Ia selepas kabinet diterajui bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan Muhammad Zuki menubuhkan jawatan kuasa bagi menyiasat kejadian terbabit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tolong tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini. Saudara-saudara sekalian, saya sudah kongsikan kepada anda dua perkara penting pada pagi ini. Pertama, jangan politikkan lagi isu KPPA diberhentikan, dibersarakan itu. Yang kedua, saya sudah kongsikan dengan anda mengapa KPPA itu diberhentikan atau dibersarakan. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.